Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, terima kasih kerana join Amti Solution punya live tahun ni. Okay, sebelum kita start, saya nak minta semua viewer untuk share dulu live kita ni supaya lagi ramai. Okay, sekarang saya tengok dah ada 6 viewer. Okay, minta tolong share lah dekat kawan-kawan ke family untuk supaya ramai-ramai lah boleh dapat info pada petang ni. Okay, saya baca komen dulu Aizat Ali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, saya nak ucapkan terima kasih lah sebab join live kita pada hari ni. Okey, saya rasa korang pun macam mesti dah tertunggu kan macam setiap kita pun live setiap hari Isnin, Rabu dan Khamis, Jumaat sorry ya. So mungkin ada yang dah tertunggu lah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, sebelum kita pergi ke topik kita hari ni kan, kalau korang boleh baca dekat kita punya description live hari ni, kita nak cakap pasal metaverse. Okey, sebelum kita masuk dulu pasal metaverse tu, saya nak cerita pasal satu fenomena lah yang berlaku dekat kita punya planet bumi ni. Okay, korang tahu tak dekat Antartika dia ada satu glacier. Nama glacier tu Glacier Thwaites. Thwaites. So Glacier Thwaites ni sekarang dia dalam keadaan yang berisiko lah ataupun bahaya sebab dia dah mula merekah dan dah pecah. Jadi dia pecah ni sebab perubahan iklim yang sangat dahsyat lah sebab kita kan mengeluarkan emission apa yang tinggi kan. So dia glacier tu dia dah mula cair lah. Dan saya ada tengok satu kajian dalam masa 5 hingga 10 tahun berkemungkinan besar glacier tu dia boleh pecah dan glacier tu akan mengakibatkan peningkatan kepada paras air laut. Okay, dia punya peningkatan ni setinggi 3 meter. So dekat mana-mana bandar yang dekat pesisir pantai ke kan tepi laut tu mungkin akan tenggelam lah. Contoh macam saya tengok ramalan dia mungkin dekat New York, Netherlands. So bandar-bandar yang tepi laut tu mungkin akan tenggelam. So bahayalah. So kita kena tingkatkan kesedaran kita lah dengan untuk tak mencemarkan alam sebab kita nak duduk dekat bumi ni lama kan. Macam untuk anak-anak cucu kita. Okey. Okeylah, saya rasa tu je. Okey, sebelum saya masuk ke dalam topik kita pada pagi ni, petang ni, sorry. Saya nak tanya kepada korang. Korang tahu tak apa tu metaverse ataupun yang mana pernah dengar ke, tahu tak apa tu metaverse? Kalau tahu cuba komen sikit. Okey, saya petang ni topik apa? Okey, bagus. Petang ni kita akan bercakap pasal metaverse. Okey. Kalau siapa yang tak tahu, metaverse ni dia gabungan dua perkataan sebenarnya. Meta tu apa orang kata meta tu saya tak ingat nama dia tapi yang verse tu dia ada sikatan kepada universe lah. Maksudnya dalam bahasa Melayu dia nak mudah dunia meta. Metaverse lah maksudnya. Okey, metaverse ni apa? Metaverse ni sebenarnya dia adalah satu dunia maya dalam bentuk 3D lah tapi mungkin kalau dalam realiti kita tak nampak kan sebab dia maya. Dia macam mana orang kata? Dia ke arah hubungan sosial. Maksudnya contoh kalau kita pergi kerja, kalau dalam dunia betul kita pergi kerja kan, kita pergi makan ataupun kita pergi keluar dengan kawan-kawan. So dalam metaverse ni pun kita boleh buat benda yang sama, cuma kita punya jasad ataupun body kita dekat satu tempat. So kita bergerak dalam dunia meta tu lah. Okay, so kita boleh anggapkan dia macam game MMORPG, Massively Multiplayer Role Playing Game. Maksudnya kita bermain game tu dengan mengawal karakter tersebut lah. Okay. Jadi bila kita dalam metaverse tu, kita direpresentkan dengan avatar kita sendiri. Okay, so avatar tu kita boleh setting lah ataupun kita boleh adjust. Kita nak muka macam mana, rambut panjang mana ataupun kulit warna apa kan, pakai baju apa pun kita boleh kita boleh adjust sendirilah ikut kita punya kemahuan. Okey, seterusnya macam saya cakap tadi dalam metaverse ni kita boleh buat apa-apa yang kita boleh buat dekat dunia ni. Contoh macam kita pergi kerja kan. So macam sekarang kita pun ramai yang pergi kerja maksudnya
kita bekerja dari rumah. Jadi um, dalam metaverse ni kita pun boleh pergi kerja tetapi kita berada di rumah. Macam tu. Kita boleh pergi meeting, kita boleh jumpa klien, tapi dalam metaverse lah. Okay. Seterusnya saya nak bagi satu contoh metaverse yang mudah difahami lah. Okay, kalau siapa yang pernah tengok movie Ready Player One yang dikeluarkan pada tahun 2011, kan kalau kita tengok dalam dunia tu dia ada satu macam company yang buat social metaverse ni, dan main character tu kalau kita tengok dia just pakai headgear ataupun dia pakai dekat kepala dan dia kena pakai macam PlayStation punya device tu dekat tangan tu ataupun kita boleh pakai glove, dan dia masuk ke dalam game, dunia game tu, dan dia boleh buat macam-macam lah. Kalau macam nak lawan raksasa ke, lumba kereta ke, semua dia boleh buat dalam game tu lah. Tu salah satu contoh metaverse yang saya rasa mudah lah untuk dipahami. Okay, seterusnya beberapa bulan lepas, kalau tak silap saya bulan Oktober macam tu, kita tahu bahawa Facebook tu dia dah rebrand nama dia kepada Meta. Dulu kan Facebook kalau kita buka WhatsApp kan, dia tulis by Facebook, ataupun Instagram dia tulis by Facebook. So sekarang dia dah tukar dia punya nama company yang induk tu, yang dia punya company yang besar lah, dah tukar kepada Meta. Okay. Kalau siapa yang tengok keynote dia tu, dia memang highlight lah Metaverse ni. Maksudnya company Meta ni dia in the future dia nak fokuskan kepada Metaverse ni, dia nak luaskan. Lebih-lebih lagi Facebook ni dia dah ada, Meta ni dia dah ada Facebook. Maksudnya dan dia dah ada Instagram, dah WhatsApp. Lepas tu maksudnya dia nak integrate semua social media ni ke dalam satu Metaverse. So dekat dalam Metaverse tu dia boleh buat macam-macam lah. Dan kalau tak silap saya, pada tahun 2014 Facebook dia telah beli Oculus, company yang buat devices untuk virtual reality lah, VR. So kalau siapa yang pernah tahu, kalau dia pernah dengar Oculus Rift, tu dia punya headgear lah untuk contoh kalau macam main game VR kan, macam bawa kereta ke. So Oculus ni dia menghasilkan produk ataupun device untuk virtual reality. So maksudnya kita boleh tengok sejak 2014 tu Facebook ataupun Meta ni dia dah ada cita-cita ataupun goal untuk buat metaverse ni kan. Sebab tu dia beli company Oculus tu. Okay, yang seterusnya dalam metaverse ni dia ada satu kita panggil nama NFT, non-fungible token. Kalau siapa yang pernah dengar, hari tu founder Twitter, tapi saya tak ingatlah nama dia dah jual dia punya tweet yang pertama dalam Twitter. Maksudnya ya, sebab dia founder kan, so dia jual tweet dia tu dalam bentuk media tu kepada seseorang bernilai 2.9 juta US dollar kalau saya tak silap lah. So dia jual tweet tu, macam kita pelik lah kenapa dia jualkan benda tu. Okay, sebelum tu kita faham dulu apa tu NFT. Okay, NFT tu maksudnya non-fungible. Maksudnya non-fungible tu maksudnya dia individual. Maksudnya dia satu lah. Kalau fungible, dia ada banyak. Contoh, kalau macam kita beli kasut Adidas kan. So kita beli satu pasang Adidas tu, mungkin kadang-kadang kalau kita jalan, kita nampak orang lain pakai kasut yang sama. Tu maksudnya fungible lah, dia boleh ada banyak. Tapi kalau non-fungible ni, dalam dunia ni dia ada satu je. Contoh mudah untuk benda non-fungible adalah lukisan Mona Lisa. Tu memang satu-satunya lukisan yang ada dekat atas muka bumi ni yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. Maksudnya dia tak ada kopi, ataupun kalau orang kopi pun dia lukis balik, dia takkan samalah dengan lukisan asal tu. Tu maksudnya NFT. Okay, apa kena mengenai NFT dengan metaverse ni? Okay, dalam dunia meta ni kita boleh beli ataupun kita boleh apa orang kata, kita boleh miliki lah barang-barang digital ni. Contoh macam kasut kan, baju, topeng, kita boleh beli. Jadi benda tu akan jadi hak milik kita. Dan saya ada baca satu artikel
yang kalau korang pernah dengar GIF Nyancat tu, NYANCAT, Nyancat, dia pun dah terjual sebagai NFT. So macam NFT ni dia merupakan aset lah kepada kita, sebab kita ada satu-satu barang tu kan. Lagi satu contoh, kalau macam NFT, kalau tak silap saya, dia ada jual avatar. So kita punya profile picture lah, senang cerita. Dalam dunia meta tu kita boleh ada profile picture kita sendiri. Okey, lagi satu contoh, dekat dunia meta ni, NFT ni kita boleh jual kita punya music, kita punya art lah. Kalau selalunya orang akan kaitkan NFT ni dengan art lah, sebab kalau kita nak dia special, kita akan jualkan dia sebagai satu je lah, non-fungible tu. Okay, saya baca komen dulu Okay, metadata ke? Bukan, kita bercerita tentang meta universe. Okay, Hairul Amin, maaf saya lambat, tak apa. Dan support, okay, thank you. Amtis di hatiku. Okay, thank you. Okay, kalau korang ada apa-apa yang tak faham pasal metaverse ni, korang komen je. InsyaAllah nanti saya baca. Okay, kita sambung. Okay. Pada orang yang macam tak pernah dengar metaverse ni apa kan, macam mesti korang terfikir apa bestnya metaverse ni kan. Okey, kita kena ingat bila kita dekat metaverse ni, satu dunia ni dia tak, orang kata tak real lah. Maksudnya kita boleh buat apa yang kita nak dalam dunia metaverse ni. So kita boleh hidup dalam kita punya fantasi lah. Orang macam katakan kalau korang macam nak daki Gunung Everest kan, mungkin ada yang tak mampu ataupun tak berkemampuan dari segi fizikal ke ataupun duit kan. So kita boleh daki gunung ataupun pergi ke bulan. So macam kita nak beli kereta mahal dalam dunia meta ni memang boleh lah, sebab dia adalah satu fantasi yang kita boleh realisasikan. Okay, seterusnya kalau dekat social media tu kita ada profile picture. Jadi kita dalam so profile picture tu dia represent kita dalam bentuk gambar je lah kalau dekat social media kan. So dekat metaverse ni, kita punya representative tu adalah kita punya avatar sendiri. So kita boleh customize ikut apa yang kita nak, tinggi mana, tinggi berapa kan, berat badan, katalah kita nak kurus, so kita nak pakai baju apa, so semua kita boleh buat sendiri ikut kemampuan masing-masing lah, ataupun kemahuan lah. Okay, yang seterusnya, dalam metaverse ni mungkin kita boleh beli kereta, tapi kita tak perlu pun pakai kereta tu, sebab kalau kita nak pergi mana-mana, kita just boleh teleport sahaja. Contoh, kalau macam dia punya teleport ni, dia punya konsep sama macam kalau kita buka, katalah kalau kita buka IG kan, okay, dekat homepage tu, katalah kita nak pergi profile kita, kita just tekan je profile kan. So macam itulah kita dalam dunia meta tu, kita just fikir ataupun kita just pilih tempat mana kita nak pergi, dan dia akan bawa kita ke tempat yang kita nak pergilah. Okay, seterusnya dia membolehkan kita untuk belajar secara dengan lebih menarik lah. Contoh kalau macam kita belajar sains, kita belajar pasal planet-planet, mungkin kita tak nampak, mungkin kalau kita tengok dalam buku tu ataupun tengok kat gambar, kita tak nampak ataupun kita tak experience lah macam planet tu besar mana. So dalam dunia meta ni, bila kita boleh buat apa yang kita nak, contoh kalau kita belajar pasal planet, so dekat depan kita boleh projectkan planet tu. Contoh kalau macam bulan ke Jupiter kan, mungkin dalam gambar kita tak nampak sangat dia besar mana. Tapi kalau kita dapat projectkan bulan tu dengan saiz yang sebenar, so kita nampak lah sebesar mana benda tu ataupun objek tu. So kita lebih memahami ataupun mendekati apa yang kita belajar. Okey, dan seterusnya bila kita berada dalam dunia meta ni, kita secara tak langsung menjadi lebih produktif lah, tapi ia bergantunglah kepada seseorang tu. Maksud saya lebih produktif ni bila kita bekerja lah utamanya. Contoh kalau macam kita nak jumpa meeting kan, kita tak perlulah nak set nak jumpa tempat mana ataupun macam mengikut lapangan kan. So bila kita dekat metaverse ni, dia tak ada batasan tu. So kita boleh jumpa bila-bila masa dekat mana-mana pun yang kita nak. Kerja pun lebih mudah. Contoh kalau macam kita nak collaborate dengan teammate yang lain pun, dia lebih mudah lah dalam
metaverse ni. Okey. Macam biasalah, dia kalau ada kelebihan mesti ada kekurangan kan. Okey, kalau macam kita tahu, Facebook sebelum ni, sebelum dia rebrand kepada brand Meta ni, dia ada isu ataupun dia ada apa orang kata, ada hal lah dengan masalah security data, dan dia pernah Mark Zuckerberg sendiri dia pernah macam masuk mahkamah lah dekat US tu. So orang pun mula tak percaya dengan data ataupun privacy kita sendiri dalam Facebook tu. So apatah lagi bila kita dalam dunia meta ni, kita punya information, kita punya pergerakan, kita punya behavior, semua data tu dia akan collect. So kita tak tahu data-data tu dia akan buat apa dengan data kita. So kalau untuk keselamatan data tu mungkin dia tak terjaga sangat lah. Dan seterusnya, contoh kalau kita dekat social media kan kadang-kadang kalau kita dekat Facebook ataupun Instagram mungkin ada yang posting ataupun gambar-gambar yang berbaur apa orang kata, hate speech kan, macam yalah dia kutuk orang ni, kutuk orang tu. So dekat social media mungkin dia akan pakai AI untuk tapis dia punya posting tu. Jadi bila dekat metaverse ni, semua orang boleh buat apa-apa. Jadi bila kita nak pantau ataupun tapis apa yang kita buat dekat metaverse ni sangat susah. So dia perlukan effort yang sangat banyak lah untuk filter ataupun tapis apa yang kita buat dekat metaverse ni. Itu satu kekurangan lah. Dan akhir sekali, sehebat mana pun metaverse ni, dia tak boleh replace kita punya reality lah. So bila kita katakan kita dah invested dalam metaverse tu, kita tak boleh nak abaikan kita dekat dunia ni. So kita kena makan dengan apa orang kata, makan dengan sihat, kena jaga kesihatan, tidur dengan cukup. Kita tak boleh nak terlalu invested sangat dengan metaverse ni sebab yang realnya kita dekat badan ni. So kita tak boleh nak terlalu apa orang kata, pro metaverse sangatlah. Okay, saya rasa itu saja perkongsian saya tentang metaverse ni. Kalau korang tak faham ke ataupun kalau macam korang ada info yang saya sendiri tak tahu, mungkin korang boleh komen kat bawah. Okay, sebelum saya lupa, untuk sesiapa yang berminat dengan produk ataupun servis yang kita provide dekat Amtis ni, korang boleh je kalau call dekat nombor tu ke, kat bawah ni kan, mana? Bawah ni ataupun kat Facebook kita. Ataupun kalau korang sendiri nak explore Amtis ni apa kan, so korang boleh pergi je dekat kita punya website dan kat situ kita ada semua, kita tulis produk-produk yang kita dah buat, training. Kalau macam dekat atas tu dia tulis dekat Amtis kita dah berjaya buat sebanyak 186 training lah. So menunjukkan testimoni ataupun feedback yang sangat baik lah. Okay, terbaik info, mantap info. Okay, thank you Muhammad Badrul dan Aizat Ali. Okay, saya rasa itu saja, cukup dekat sini. Okay, kalau ada kekurangan saya minta maaf. Yang baik itu datang dari Allah. Okay, insyaAllah kalau ada rezeki lagi kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.